Di tengah-tengah kekacauan dunia, sejarah telah terjalin dengan terbentuknya negara merdeka Malaysia, dibentuk dari perpaduan berbagai bangsa. Malaysia merupakan tapak baru demokrasi berparlimen. Bangunan Parlimen Kuala Lumpur terhias untuk upacara pembukaan persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth yang bersejarah. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong telah disambut oleh Dr. Lim Swee Ann, Pengerusi Majlis Umum Persatuan Parlimen Commonwealth. Setelah Tengku Perdana Menteri, Baginda berjabat salam dengan ketua-ketua berbagai perwakilan negara-negara Commonwealth dari seluruh dunia. Lebih 120 anggota Parlimen menghadiri persidangan Parlimen Commonwealth yang ke-9 itu. Tempat persidangan mereka, bangunan baru Parlimen yang telah dibuka oleh Baginda 2 hari yang lalu. Persatuan Parlimen Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1611 untuk persefahaman antara bangsa. Hari ini, persatuan tersebut mempunyai 93 cabang di seluruh dunia. Selepas sahaja terbentuk, Malaysia mendapat kehormatan menyelenggarakan persidangan ini untuk keamanan dunia. Negara kita tidak suka peperangan, tapi lebih mengutamakan rundingan. Dalam titah pembukaannya, Baginda mensifatkan Commonwealth sebagai suatu yang hidup kerana ianya sentiasa berkembang. Kita di Malaysia sedar akan keelokan Commonwealth. Oleh itu, kita merasa bangga dan gembira menikmati dan menyumbang terhadap persahabatan dan muhibbah yang dicita-citakan oleh Commonwealth. And goodwill the Commonwealth inspires. It is in this spirit of warm amity. Dengan semangat persahabatan dan penghargaan yang tinggi, Beta mengalu-alukan tuan sekalian ke Malaysia dan dengan sukacitanya, Beta merasmikan bahawa persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth yang ke-9 ini dibuka. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia yang sibuk. Sebelum persidangan, sahabat-sahabat kita itu telah melawat negeri kita untuk mengenal tempat dan penduduknya. Di Muzium Negara, mereka menyaksikan sebahagian dari sejarah kita, serta kesenian dan alat-alat lama yang telah dipelihara sampai hari ini. Walaupun Malaysia negara muda, namun ianya mempunyai sejarah purba dan suatu kebudayaan yang kaya pula. Negara kita ialah tempat pancaran bangsa dan kebudayaan Melayu yang sekarang telah meluas ke seluruh kepulauan Melayu. Berabad-abad orang Cina telah datang berdagang, membawa dagangan-dagangan yang mahal dan juga kebudayaan mereka. Saudagar-saudagar India datang kemari awal-awal lagi membawa sutra dan sari, muzik dan tari-tarian. Malaysia moden adalah paduan berbagai bangsa dan kebudayaan ini. Bagi rakyat Malaysia, kemerdekaan hanya permulaan dari usaha kita untuk maju. Kemajuan tidak akan dicapai dengan peperangan, tetapi hanya dengan rancangan dan usaha kuat untuknya. Kegiatan mengenai rancangan-rancangan ternyata di Bilik Gerakan Pembangunan Negara di Kuala Lumpur, pusat pembangunan yang berhubungan dengan pusat-pusat gerakan yang sama di merata-rata daerah di Malaysia. Kerajaan kita bekerja keras memperbaiki penghidupan masyarakat luar bandar. Kerajaan telah memberikan tanah kepada yang tidak bertanah, alat-alat untuk bekerja, rumah-rumah dan lain kemudahan hidup. Semuanya percuma.
Rakyat hanya menyumbangkan tenaga. Beribu-ribu ekar tanah telah bertukar menjadi tempat-tempat kediaman dan kebun-kebun yang subur. Ketika melawat Kedah, ahli-ahli parlimen itu melihat hasil-hasil yang nyata dari pembangunan yang dirancang. Dalam kemewahan bentuk baru, tiap-tiap keluarga memiliki 10 ekar tanah, 7 ekar ditanami getah dan yang lainnya barang makanan. Dalam beberapa tahun sahaja, penduduk-penduduknya akan menyumbang kepada ekonomi negara. Sebagai negara pertanian, Malaysia bertujuan meninggikan hasil pertaniannya. Sahabat-sahabat parlimen kita telah melihat bagaimana sains telah membantu kawasan padi di Kedah. Petani-petani kita tidak lagi menjadi mangsa alam dengan adanya pengajaran secara moden. Dengan adanya bekalan air yang tetap, mereka dapat menanam 2 kali setahun dan meninggikan pendapatan mereka. Balik dari laut, Laut Cina Selatan membawa ikan sebagai mata pencarian. Menangkap ikan merupakan pekerjaan turun-temurun penduduk-penduduk pantai timur. Di penghujung tahun, angin tengkujuh bertiup dengan ganasnya dan laut tertutup bagi kaum nelayan. Inilah masanya untuk menggantung alat-alat menangkap ikan. Negara kita banyak mewarisi keindahan zaman silam di mana keindahan alam hanya dapat ditandingi oleh kehalusan pekerjaan dari tukang-tukang yang turun-temurun itu. Songket yang indah ditenun oleh gadis manis di atas alat tenun yang kuno. Pada suatu ketika, songket hanya ditenun untuk raja-raja saja. Sekarang, kain songket dijual di seluruh dunia. Dan keindahan batik. Corak-corak kain diambil dari keindahan alam keliling. Perusahaan batik telah dihidupkan kembali oleh kerajaan sebagai suatu perusahaan kampung yang maju. Tukang-tukang perak Kelantan yang masyhur masih menggunakan cara-cara nenek moyang mereka. Ketajaman mata, kecekapan tangan, rahsia lama pekerjaan mereka masih menghasilkan barang-barang yang sungguh indah. Ketika di Kelantan, ahli-ahli parlimen itu juga mengunjungi lombong besi di Temangan. Walaupun besi telah dilombong berabad-abad lamanya di negeri kita, hanya dalam masa 30 tahun yang lalu ini, pekerjaan itu dijalankan dengan luasnya. Sekarang ada 25 buah lombong besi. Biji itu dilombong secara lombong lampan. Perusahaan lombong besi telah maju dengan pesatnya dalam beberapa tahun yang lalu ini dan menduduki tempat kedua dalam perusahaan pelombongan. Pengeluaran biji timah mengatasi lain-lain perusahaan lombong Malaysia. Pedagang-pedagang Arab pernah menyebut tentang perusahaan lama ini dalam tahun 900 Masihi dulu. Di sini, anggota-anggota Parlimen Commonwealth sedang memeriksa lombong timah lampan yang paling besar di dunia, hanya beberapa batu saja dari ibu kota. Malaysia adalah pengeluar biji timah yang utama di dunia. Sebanyak 60,000 tan setahun, 1/3 daripada pengeluaran dunia. Elais Genensis, istilah sains untuk kelapa sawit, telah dibawa masuk ke Malaysia dari Afrika Barat kurang 100 tahun yang lalu. Selama setengah abad, ianya digunakan untuk menghias jalan dan taman.
Hari ini ada lebih daripada 150,000 ekar ladang kelapa sawit yang diusahakan. Salah satu acara dalam lawatan mereka ialah lawatan ke pusat percubaan Lembaga Penyelidikan Getah di Sungai Buloh, satu-satunya yang terbesar di dunia. Tujuan penyelidikan itu ialah untuk menjimat, memperbaiki dan meninggikan lagi penghasilan getah asli dalam menandingi getah tiruan. Baka yang terpilih dikawinkan dan dikawinkan beberapa kali untuk mendapatkan benih yang lebih baik. Dengan cara cantuman, sekeping cantuman yang baik dikawinkan dengan pokok yang muda dan subur. Setelah 6 tahun, maka pokok getah yang tinggi pengeluarannya telah sedia untuk ditorik. Selama ini, kira-kira 2 juta ekar telah ditanam semula dengan pokok-pokok getah pengeluaran tinggi di negeri kita. Ada satu cara yang tertentu dalam menoreh getah untuk mendapatkan susu getah yang baik dengan tidak merosakkan pokok itu. Mau cuba? Hati-hati ya. Titik demi titik, susu getah merupakan nadi ekonomi negara kita yang muda ini. Dengan ladang getah sebanyak 4 juta ekar, Malaysia mendahului dunia dalam pengeluaran getah. Getah ialah ekspor utama, hampir 800,000 tan setahun. Dulu, kita hanya sebagai pembekal bahan-bahan mentah untuk negara-negara perusahaan. Sekarang, kita telah mulai membuat barang-barang, tayar umpamanya, daripada getah kita sendiri. Perusahaan ini diberi taraf perintis. Untuk merencam dan mengukuhkan lagi ekonomi negara, kerajaan kita memberi tiap galakan kepada perusahaan sendirian seperti taraf perintis, melonggarkan cukai dan menjamin modal asing. Di Port Dickson, Negeri Sembilan, anggota-anggota parlimen itu melawat kilang penapis minyak yang berharga jutaan ringgit, suatu lagi perusahaan perintis. Selama ini, kira-kira 100 buah perusahaan perintis telah ditubuhkan dalam masa beberapa tahun saja. Pemodal-pemodal dari banyak negeri telah menanam modal dengan jumlah lebih daripada 500 juta ringgit. Di Cameron Highland, empangan ringlet membendung tenaga dari 5 buah sungai. Suatu kuasa untuk menggerakkan jana kuasa raksasa di pusat elektrik Johor menghasilkan kuasa lebih 100,000 kilowatt. Kerja telah pun dimulai untuk rancangan yang lebih besar lagi dekat situ untuk membekal kuasa kepada rumah-rumah dan kilang-kilang yang tumbuh bagai cendawan di seluruh negara. Pulau Pinang didirikan pada tahun 1786 sebagai suatu pelabuhan yang baik, kini satu-satunya yang penting di Timur Jauh, pelabuhan perdagangan dan pelancongan. Selama di Pulau Pinang, kawan-kawan Commonwealth kita mengunjungi Bukit Bendera. Suatu perjalanan pendek dengan kenderaan luar biasa naik setinggi 2,700 kaki.
Bokong 10,000 Buddha di air hitam diapit oleh kuil Nirwana. Percaya atau tidak, sahabat-sahabat kita ini, amalan baik ini dikatakan akan mendapat balasan umur panjang. Melaka, penuh bersejarah, kota pertarungan penjajah-penjajah lama. Kota di Santiago, satu-satunya bekas benteng raksasa Portugis yang didirikan pada permulaan abad ke-16. Di dekatnya ialah bekas gereja Portugis yang pertama di bahagian dunia sini. Batu-batu nisan yang berukir meriwayatkan tentang pedagang, penjajah dan pengembang agama zaman pertengahan. Pengembang agama yang agung di daerah ini, Saint Francis Xavier, pernah dikuburkan di sini. Sebuah patung marmar pengembang agama tersebut tersergam memandang ke arah kota lama itu. Setelah datang orang-orang Portugis, maka datang pula orang-orang Belanda dan Inggeris. Tetapi pedagang-pedagang Asia telah datang lebih awal lagi meninggalkan warisan mereka yang kaya itu. Berabad-abad lamanya, semangat kebebasan beragama telah tumbuh yang sekarang menjadi sari dari perpaduan bangsa kita dan kepercayaan kita akan hak-hak manusia. Singapura, dahulu termasuk sebuah negeri yang maju dengan penduduk kira-kira 2 juta orang. Sungguh pun pulau ini yang luasnya lebih sedikit 200 batu persegi, kurang dalam hasil bumi, ianya mempunyai tenaga manusia yang berlebihan. Singapura menduduki tempat yang penting di Asia Tenggara. Pelabuhan yang keempat besarnya di dunia, kedudukan Singapura sebagai pusat antarabangsa mestinya telah dibayangkan oleh Raffles yang mengambil alih pusat perdagangan yang kecil itu pada tahun 1819. Ketua Menteri Sarawak hadir di lapangan terbang Kuching untuk mengalu-alukan tetamunya dari negara-negara Commonwealth. Sarawak tidak pernah mengalami pemerintahan sendiri kian lama. 3 pembesar Inggeris telah memerintahnya selama lebih 120 tahun. Kelahiran Malaysia telah memerdekakan Sarawak. Puncak lawatan mereka ke Sarawak ialah kunjungan ke Muzium Negeri, salah satu muzium yang terbaik di bahagian dunia sini. Ahli-ahli parlimen itu sempat juga melawat ke rumah panjang orang Dayak. Dunia luar selalunya menyangka Sarawak sebagai negeri rumah-rumah panjang. Saudara kita itu meraihkan tetamu yang terhormat itu dengan bunyi-bunyian dan tari-tarian mereka. Sabah, sebuah lagi negeri dalam Malaysia, indah dan kaya. Pelawat-pelawat itu melawat pusat pertanian di Tuaran. Malaysia mempunyai kemungkinan untuk ternakan moden. Dalam lawatan mereka yang singkat dan ringkas,
rakan-rakan kita itu telah melihat adanya suatu Commonwealth kecil di Malaysia. Balik ke Kuala Lumpur, tetamu kita itu dijamu makan malam oleh Perdana Menteri kita Tengku Abdul Rahman. Seperti kata Tengku, Persatuan Parlimen Commonwealth ialah persatuan dari manusia yang berjiwa dan bercita-cita besar dan patut mendapat sokongan daripada semua yang yakin akan perdamaian dunia dan hak-hak kebebasan manusia. Kemudian, minum ucap selamat kepada Persatuan Manusia Bebas. Di luar bangunan parlimen, berkibar bendera negara-negara Commonwealth. Di dalam, wakil-wakil sedang bersidang. Dr. Lim Swee An, pengurusi Majlis Umum, mengatakan bahawa Persatuan Parlimen Commonwealth telah memainkan peranan dalam peringkat awal pembentukan Malaysia. Diadakan persidangan ini sesudah sahaja Malaysia terbentuk merupakan suatu istiadat kemahkotaannya. Selama 4 hari setengah bersidang, pembicara demi pembicara telah menghujahkan perkara-perkara yang hangat dan meliputi bidang yang sangat luas dari pendidikan dan kerjasama kejuruteraan kepada perdagangan, pelucutan senjata, pertahanan dan peristiwa-peristiwa dunia. Dengan bersungguh-sungguh dan tidak kurang pula kelucuan. Kadang-kadang marah tetapi tidak pernah kecewa. Selalunya waras dan bersungguh-sungguh, muhibbah dan jujur berhujah. The thing for us to remember is that you and I here today, Hal yang harus kita ingatkan sekarang bahawa kita, awak dan saya di sini hari ini akan dihakimkan bukan oleh kepandaian berpidato dalam mentafsirkan yang lampau dan bertikam lidah satu sama lain, tetapi oleh kebolehan kita sebagai pemimpin-pemimpin untuk membawa Commonwealth ini mara ke hadapan. and I repeat again and close on, I think, the very wonderful words we've had from Nigeria, towards a life more abundant. Tuan John Harvey dari United Kingdom telah menegaskan peri pentingnya persidangan itu. We feel that this Commonwealth Kita merasa bahawa Commonwealth dapat memberi dunia satu jalan ke arah yang benar. we can only give that lead. Tuan Al-Haj Yakubu Tali dari Ghana yakin hanya satu Commonwealth yang kukuh dapat memberikan pimpinan yang berkesan ke arah keamanan. Mengapa tidak, Tuan Pengerusi? Terima kasih. Thank you. Bercakap mengenai masalah perdagangan, Encik Tan Siew Sin, Menteri Keuangan Malaysia berkata, And it could well be that our research hendaknya penyelidikan dan fikiran kita dapat menyumbang bukan sahaja kepada perluasan perdagangan Commonwealth, bahkan perdagangan dunia. Kerana suatu ekonomi yang lebih berhasil mestilah mempunyai kesan-kesan yang berfaedah, baik langsung atau tidak langsung kepada perdagangan dunia. directly and indirectly. Untuk mengurangkan ketegangan dunia, jurang antara negara-negara yang kaya dengan yang miskin hendaklah dihapuskan dengan segera. Tuan Walter Nash, bekas Perdana Menteri New Zealand, mencadangkan With expansion of trade, menambahkan lagi pembelian dari negara-negara yang kurang maju dan beri mereka bantuan dan alat-alat pembangunan. Perdagangan hendaklah diperluas dan dimajukan. and development of trade in the underdeveloped countries. Soal yang genting menghadapi umat manusia sekarang ialah apakah kita mahukan peperangan atau perdamaian? Mungkinkah wujud keamanan? Tuan Hukam Singh dari India memohon supaya bangsa-bangsa bersatu diperkuatkan lagi untuk mengelakkan peperangan nuklear. Jika kita mahu mengelakkan peperangan, kita mesti setuju menyerahkan sebahagian daripada kedaulatan kita kepada bangsa-bangsa bersatu dan menjadikannya cukup kuat. To be able to take decisions and to execute them. Berbicara mengenai peperangan yang mengancam, Tuan Griffiths dari United Kingdom berkata,
May the day come soon, Mr. Chairman. Semoga segera datang harinya apabila semua kekuatan manusia dan pengetahuan dan benda yang sekarang ditumpukan kepada persenjataan di seluruh dunia dapat digunakan untuk memerangi satu peperangan yang benar-benar berfaedah, iaitu peperangan ke atas musuh-musuh manusia yang lama, iaitu kemiskinan, penyakit dan buta huruf. Disease and illiteracy. But it must be remembered by these delegates. Setelah soal dunia, perbahasan itu berkisar ke Asia Tenggara. Senator Cormack dari Australia membuat amaran, tegasnya, On the march. And there are new colonizers abroad today in the world. bahawa ada imperialisme bentuk baru yang sedang bergerak dan bahawa di dunia ini ada penjajah-penjajah baru yang lebih ganas dari penjajah dulu. Inilah masalah yang mengancam Asia Tenggara sekarang ini. Dan ini mestilah dimengerti khususnya di daerah Melaya, di Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur di mana kita telah diraikan dengan baiknya. Dan di sinilah boleh kita membincangkan masalah-masalah yang mengancam penduduk-penduduk di sini. Penduduk Singapura, Melaya, Sabah dan Sarawak, bahawa masyarakat yang kita lihat terbentuk di sini akan hancur dan hancur dengan mudah pula. Maka dengan yang demikian, saya rasa perkecualian tiada tempatnya. And may be destroyed very easily. So there, in this particular context, I think there is no place for non-alignment. Tuan Teo Kwee Seng dari Sarawak membentangkan masalah Malaysia berkata, Our people of all masyarakat races kita dari berbagai bangsa, Dayak, Melayu, Melanau, Cina dan lain-lain telah hidup bersatu padu selama beratus-ratus tahun yang lalu. Apa yang kita minta sekarang ialah supaya kita dibenarkan hidup aman damai seperti dulu. Apakah ini permintaan yang melampau? Peacefully as before. Is that too much to ask? Pembicara lain dari Malaysia, Tuan Haji Khalid menegaskan, We want to live in peace. kita mahu hidup aman damai. Kita ingin bekerja untuk kepentingan bangsa kita. Kita ingin membawa keamanan dan kemakmuran kepada negeri kita. To our country. Ya, Malaysia bertekad untuk mencapai keamanan dan kemakmuran. Kita berusaha, kata Dr. Lim, untuk mengukuhkan ekonomi dan politik di bahagian dunia sini. Kita berazam membina Malaysia sebagai negara yang bangga dan berguna kepada Commonwealth.